Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Yang berbahagia Datuk Muhammad Arif bin Abdul Rahman, Ketua Setiausaha Kementerian. Yang berbahagia Tuan Haji Azini bin Muhammad Syahid, DKSU Bahagian Pembangunan. Yang berbahagia Datuk Azizan bin Muhammad Sidin, DKSU Bahagian Dasar di DKSU Kita Yang Baru. Yang berbahagia Tan Sri Faizah, Pengerusi Agrobank. Yang berbahagia Datuk Fazmi, CEO Agrobank, CEO ataupun ketua-ketua pengarah agensi, ketua-ketua pengarah jabatan-jabatan, setiausaha bahagian, seterusnya warga Kementerian Pertanian dan agensi yang saya kasihi sekalian. Pertamanya syukur saya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan perkenannya sekali lagi kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di majlis perhimpunan bulanan Kementerian. Dan saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan kepada Agrobank kerana pada hari ini Agrobank menjadi penganjur kepada majlis perhimpunan bulanan ini. Saudara yang saya hormati sekalian, saya ingin memberikan sedikit makluman mengenai perkembangan Kementerian Pertanian. Untuk tahun 2014, subsektor agro makanan telah berkembang baik pada kadar 5.3% ataupun 6.4 bilion berbanding dengan 6 bilion pada suku yang sama pada tahun 2013. Pertumbuhan positif subsektor agro makanan disokong terutamanya oleh pertumbuhan di dalam beberapa sektor ataupun industri seperti ayam itik, sayur-sayuran, aquakultur dan buah-buahan yang masing-masing menyumbang sebanyak 8.8%, 8%, 5.2% dan 4.1% kepada KDNK Pertanian. Hanya industri padi dan perikanan laut yang mengalami pertumbuhan negatif, iaitu masing-masing pada kadar 3.1% untuk industri padi dan 0.1% untuk perikanan laut. Dari segi prestasi perdagangan, jumlah ekspor bahan makanan negara adalah bernilai 21.2 bilion ringgit pada Januari hingga Oktober 2014 berbanding 18.1 bilion ringgit pada tempoh yang sama pada tahun 2013. Ini merupakan sumbangan kepada 23.2% kepada keseluruhan jumlah ekspor sektor pertanian negara. Kalau saya sebut sektor pertanian negara, ianya termasuk kelapa sawit, getah dan sebagainya yang bukan di bawah kementerian kita. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan beberapa produk makanan. Sementara itu bagi tempoh yang sama, nilai import bahan makanan adalah sebanyak 35.4 bilion ringgit yang menjadikan defisit imbangan dagangan makanan negara kini adalah sebanyak 14.2 bilion ringgit. Defisit imbangan
makanan ini terhasil daripada pengimportan bahan makanan yang tidak dapat dikeluarkan dalam negara kita, termasuk juga produk-produk lain seperti makanan haiwan, jentera-jentera pertanian dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan, saudara-saudari sekalian, walaupun kita boleh berbangga dengan peningkatan hasil sumbangan produk agro makanan kepada KDNK ataupun pendapatan negara, walaupun kita boleh berbangga di atas bertambahnya jumlah ekspor, pendapatan melalui ekspor pada produk agro makanan, tetapi kalau kita lihat secara keseluruhannya, defisitnya masih begitu besar, iaitu sebanyak 14.2%. Penggantungan kita pada waktu ini bukan sahaja terhadap bahan makanan yang tidak boleh dikeluarkan di dalam negara kita, tetapi juga masih bergantung kepada import terhadap makanan yang mampu kita keluarkan sendiri. Sebab itulah sewaktu retreat 2015, maka kita telah mensasarkan bahawa setiap jabatan, sama ada jabatan pertanian, jabatan perikanan, jabatan veterina, mesti menambahkan pengeluaran negara, menambahkan pengeluaran mereka sebanyak 10% pada tahun 2015 berbanding dengan 2014. Jadi tanggungjawab kita besar sekali. Kita dalam keadaan hari ini, bertambahnya import bermakna dengan nilai susut nilai wang kita bermakna lebih besar tanggungan kita dari segi keuangan dan sebagainya. Sebab itulah pada tahun ini kita akan mula bergerak dengan lebih pantas untuk memastikan pengeluaran dapat kita tingkatkan supaya penggantungan kepada import dapat kita kurangkan. Banyak contoh yang saya boleh bagi kepada saudara-saudari sekalian tentang produk-produk yang tidak sepatutnya kita bergantung pada import. Sebagai contoh mudah, cili. Di negara kita sekarang, kita mengimport cili lebih daripada 90%. Cili, apa masalah tanam cili ni? Baru-baru ni saya pergi melawat Yayasan NAM di bawah MIC, Yayasan NAM tanam cili. Itu sahabat baik Dato' Sarabanan Chief dia. Pemuda India yang menanam cili tersebut bukan di kampung, di bawah pencawang elektrik yang tanahnya tidak digunakan. Mereka boleh mengeluarkan cili dengan pendapatannya sebanyak RM20,000 sebulan. Apabila dia tanam cili, dia boleh harvest dalam masa 3 bulan, dia dapat RM60,000 per hektar. Bermakna RM20,000 per hektar. Dan dia boleh tanam cili dengan begitu tinggi mutu. Sedangkan kita selama ini mengimport cili sepenuh, hampir lebih 90% daripada luar negara, yang kadang-kadangnya harganya mencecah sehingga RM15 per kilo. Dengan adanya cili yang dikeluarkan oleh Yayasan NAM dan dijual di pasar tani boleh menjual dengan harga RM8 sekilo. Inilah apa yang berlaku apabila kita gagal untuk meningkatkan pengeluaran produk-produk kita sendiri yang boleh kita tanam, tetapi kita tidak mampu untuk menanam. Jadi sebab itulah saya dah beritahu, kita tidak ada alasan lagi untuk tidak boleh menanam sendiri dan sebagainya. Jadi sekarang ni kita akan beri tumpuan untuk tingkatkan dari segi pengeluaran dan sebagainya. Lembu masih lagi saya dah sebut beberapa kali, daging lembu, daging kambing, semuanya kita masih lagi ketinggalan. Kalau kita masih tidak berjaya untuk meningkatkan pengeluaran,
selama-lamanya kita bergantung kepada import dan sebagainya, kita akan menghadapi masalah yang besar. Masalah yang paling besar adalah dari segi food security. Ya, seperti kita pernah berlaku satu ketika dulu, apabila kita hanya terlalu bergantung kepada import, walaupun kita ada duit, bukan bermakna kita boleh beli daripada negara luar. Berlaku sewaktu banjir besar di Thailand, apabila kita terlalu bergantung kepada Thailand untuk membeli beras, apabila Thailand berlaku banjir, mereka stop penjualan beras mereka. Inilah yang kita kata keselamatan makanan ataupun food security. Kalau itu berlaku, kita tidak ada makanan. Dan pada hari ini, kalau kita lihat dari segi daging lembu misalnya, walaupun dulu kita boleh beli di mana-mana saja daging lembu ataupun lembu, tetapi kerana negara China sekarang begitu agresif di dalam mengambil lembu-lembu daripada seluruh negara ASEAN dan sebagainya, negara ASEAN tidak lagi mahu menjual lembu mereka secara bebas kepada kita dan negara-negara lain. Semuanya diambil oleh China dan sebagainya. Ini juga merupakan satu threat kepada food security yang ada di negara-negara ASEAN. Sebab itulah, suka atau tidak suka, kita mesti mengeluarkan produk-produk makanan kita sendiri supaya kita tidak terlalu bergantung kepada negara luar. Inilah yang kita akan lakukan pada tahun ini. Mulai tahun ini, kita akan tingkatkan pengeluaran makanan dan kita akan kurangkan penggantungan kepada import dan sebagainya. Semalam, Alhamdulillah, saya dengan Datuk KSU berjumpa dengan 3 GLC besar di Malaysia ini, iaitu Lembaga Urusan Tabung Haji, Saimdabi dan juga Felda, FGB, untuk kita berbincang supaya di dalam agro makanan ini juga kita mahu GLC juga terlibat secara langsung. Ini merupakan round pertama saya berjumpa dengan GLC. InsyaAllah kita akan jumpa dengan berbagai-bagai GLC lagi untuk kita dapat membantu meningkatkan pengeluaran makanan di dalam negara kita. Saudara-saudari sekalian, semalam kita adakan mesyuarat pre-council mengenai cost of living. Sebelum itu, pihak pre-council yang dipengerusikan oleh TPM berpuas hati dengan apa yang dilakukan oleh pihak kementerian untuk membantu mengurangkan tekanan hidup rakyat Malaysia apabila menghadapi kenaikan harga barang. Saya ingin memberikan sedikit penjelasan. Kita di kementerian kita tidak terlibat dari segi mengawal harga. Itu kita perlu jelaskan. Walaupun ramai lagi media-media dan sebagainya, apabila harga barang naik, dia akan tanya saya. Dia mesti call saya, "Datuk, harga barang naik." Saya kata, harga barang naik bukan kuasa saya, itu kuasa kementerian lain. Tapi tak tahulah muka saya, muka harga barang agaknya. Bila harga barang naik, dia mesti tanya saya. Siang malam pun telefon saya. Jadi dia kata, bukan, jangan tanya saya, tanya kementerian lain. Tetapi tidak bermakna kita tidak boleh terlibat di dalam membantu rakyat untuk mengurangkan tekanan apabila harga barang turun. Sebab itulah kita lihat peranan FAMA penting sewaktu harga barang meningkat. Apabila pasar tani kita gunakan untuk membantu rakyat. Jadi pasar tani yang terbaru, sewaktu harga minyak turun, harga barang tidak turun, pasar kita FAMA memperkenalkan program turun harga barang di pasar tani. Dan program ini telah pun menurunkan sebanyak minimum 73 jenis barang yang wajib diturunkan dengan kadar 5 hingga 20%. Itu minimum. Sebab yang lain, sebenarnya apabila saya pergi ke pasar tani, bukan 73 barangan yang kita tetapkan, tetapi peniaga-peniaga lain pun menurunkan harga di pasar tani. Dan saya percaya apa yang dilakukan oleh FAMA sewaktu saya melancarkan pasar tani turun harga,
ianya memberikan impak dan kesan yang besar kepada keseluruhan. Apabila pasar tani menurunkan harga, ia mengwujudkan tekanan. Itulah sebenarnya tujuan saya. Tujuan saya memperkenalkan pasar tani turun harga tersebut ada dua perkara. Yang pertama, saya nak buktikan kepada seluruh rakyat bahawa harga boleh diturunkan apabila harga minyak turun. Sebab apabila harga minyak turun, ramai peniaga-peniaga yang masih degil tidak mahu menurunkan harga. Mereka memberikan berbagai-bagai alasan untuk tidak mahu turunkan harga. Jadi saya beritahu untuk Mike, kita turunkan harga di pasar tani. Akhirnya pasar tani turunkan harga. Dan apabila pasar tani turun harga, tidak ada alasan boleh diberikan oleh pihak lain untuk tidak menurunkan harga. Yang pertama. Yang kedua, apabila pasar tani turun harga, pasar tani akan menjadi pilihan kepada pengguna. Apabila pilihan kepada pengguna, ianya memberikan tekanan kepada pasar-pasar lain yang tak mutu ke harga akan menghadapi masalah kekurangan pelanggan. Jadi untuk menarik pelanggan ke pasar-pasar biasa ataupun kepada outlet mereka juga mesti menurunkan harga. Sebab itulah akhirnya harga sedikit demi sedikit telah pun turun apabila kita lakukan perkara. Saya amat terima kasih, walaupun saya tidak terlibat dari segi penurunan harga, tetapi sekurang-kurangnya peranan Kementerian Pertanian itu dapat dirasai melalui kempen penurunan harga oleh Fama dan sebagainya. Dan seruan saya supaya pengguna menggunakan kuasa pengguna bagi memastikan peniaga-peniaga degil ini dapat menurunkan harga, walaupun menimbulkan sedikit kontroversi di peringkat awal. Tetapi yang pentingnya hasil daripada seruan saya ataupun statement saya tersebut, sedikit demi sedikit harga ataupun golongan peniaga mula menurunkan harga. Dan yang terbaru, apabila KPDNKK mengumumkan bahawa mulai 1 Mac penghilang, pemborong dan peniaga bersetuju untuk menurunkan harga. Jadi saya kira walaupun saya ditekan dan sebagainya, tetapi yang pentingnya statement saya itu telah menguntungkan rakyat jelata yang tertekan akibat daripada harga yang tidak turun. Dan kita akan terus melaksanakan program bagi membantu rakyat. Semalam di dalam mesyuarat cost of living yang difungsikan oleh TPM, kita masih diberikan peranan untuk melaksanakan program bagi membantu rakyat yang menghadapi tekanan akibat peningkatan cost of living ataupun sara hidup yang meningkat ini. Kita ada beberapa perkara yang akan dilakukan yang dibuat melalui Fama dan sebagainya. Kita akan membuka Agro Bazaar yang konsep baru. Saya tidak boleh umumkan lagi di sini kerana dijangka Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan melancarkan Agro Bazaar konsep baru yang akan kita laksanakan, dan dijangka minggu ketiga bulan Mac nanti ya, kita akan laksanakan. Ini bagi membantu rakyat. Dan Pasaraya Agro, pihak kerajaan telah meluluskan untuk kita membina supermarket agro yang kita akan cuba selesaikan dalam tahun 2015 ini untuk membuka 3 pasaraya agro ya. Dan Fama juga saya telah pun memberi arahan bahawa mulai daripada bulan Jun, semua peniaga di pasar tani tidak boleh lagi mengambil barangan daripada pihak orang tengah. Sesiapa yang nak berniaga di pasar tani, mereka mesti ambil direct daripada pengeluar, direct daripada peladang, direct daripada nelayan, ataupun direct daripada pusat pengumpulan yang kita wujudkan. Pada hari ini sudah terdapat 100 pusat pengumpulan, dan kita jangka sehingga akhir tahun ini akan ada 200 pusat pengumpulan, yang mana produk-produk daripada kampung
akan dikumpulkan di pusat kumpulan dan akan dihantar ke pasar tani dan tempat-tempat lain. Mana-mana peniaga yang tidak berminat untuk mengambil direct daripada petani ataupun pusat pengumpulan, kita tidak benarkan mereka berniaga lagi mulai bulan Jun ini. Kerana konsep pasar tani ataupun objektif perubahan pasar tani adalah untuk petani menjual sendiri ataupun produk mereka direct ke pasar tani melalui pusat pengumpulan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat kalau siapa pergi pasar tani, even pasar tani di Putrajaya pun ada dua jenis peniaga. Satu peniaga yang ambil produk daripada pasar borong, satu peniaga yang ambil direct daripada ladang. Ayam misalnya, saya beri contoh ayam, simple. Ayam ada dua harga di pasar tani pun. Ayam yang direct daripada ladang harganya RM6.5 ataupun RM6.8. Ayam yang ambil direct ataupun ambil daripada pemborong harganya adalah RM7.50. Ada dua. Jadi bermakna yang ambil direct daripada ladang lebih murah, dan kita mahu pasar tani menjadi pasar yang harganya berpatutan dan lebih rendah daripada pasar-pasar lain. Jadi kita akan teruskan program ini dan FAMA akan diberikan peranan untuk memainkan peranan ini. Dan FAMA juga kita ubah, FAMA dan Nikmat kita akan ubah cara dia. Kalau dulu beli barang, jual barang. Beli produk daripada petani, jual produk petani. Di musim durian banyak, di Bukit Gantang, harga durian 50 sen sebiji. FAMA terpaksa beli 50 sen, mungkin dia jual harga RM1 agak. Tapi petani akan dapat 50 sen. Saya beritahu FAMA, no more. Lepas ini FAMA mesti beli produk bukan saja untuk jual, tetapi proses untuk ditambah nilai produk tersebut. Kalau durian, FAMA tak payah beli 50 sen. FAMA boleh beli RM1 kalau buah durian itu diproses untuk menjadi durian krim dan sebagainya, durian aiskrim dan sebagainya. Jadi FAMA kena tubuhkan kilang untuk memproses produk-produk buah-buahan atau apa saja yang dibeli. Begitu juga dengan Nikmat. Bukan belikan dua ikan, tapi mungkin belikan proses untuk menjadi fishball dan sebagainya untuk kita jual, supaya waktu gelap harga tidak turun, nelayan petani akan mendapat harga yang sama waktu gelap ataupun tidak gelap ataupun waktu berlebihan. Jadi kita nak pastikan pendapatan petani dan nelayan tidak akan berubah walaupun musim buahan ataupun ikan berlebihan dan sebagainya. Ini akan kita lakukan bagi memastikan pendapatan petani nelayan akan tetap tidak terjejas akibat daripada produk yang berlebihan. Lebih penawaran, biasanya lebih penawaran, harganya akan turun. Kita tak mahu teori lebih penawaran, harga turun. Kita mahu lebih penawaran pun harga tetap sama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu lagi yang saya nak sebut adalah mengenai, saya dah sebut tentang adalah mengenai pelancaran kad lisan. Saya ucapkan tinggi-tinggi tahniah kepada Agrobank kerana pada hari ini Agrobank akan melancarkan produk terbaru, iaitu kad Agro Visa Debit I untuk pengguna tunggal dan juga kad bisnes agro Visa Debit I untuk syarikat milik tunggal. Untuk makluman, Agrobank merupakan bank pertama di Malaysia dan Asia Pasifik yang mengeluarkan kad bisnes debit yang berkonsepkan syariah. Jadi kita ucapkan sini tinggi syabas dan tahniah. Pelancaran kad ini mencerminkan komitmen Agrobank yang berterusan di dalam memberikan perkhidmatan kewangan yang lengkap kepada semua golongan masyarakat di bandar maupun luar bandar. Kad debit Agrobank ini diharap akan dapat memudahkan para pelanggan
melakukan transaksi tanpa tunai serta pada bila-bila masa sahaja. Ini merupakan salah satu instrumen yang terbaik bagi golongan berpendapatan rendah dan sederhana untuk merancang perbelanjaan sejajar dengan kemampuan dan menggalakkan perbelanjaan secara bijak. Saya difahamkan iaitu selepas 1 bulan kad ini dilancarkan, iaitu awal Januari yang lalu. Awal Januari lalu dilancarkan. Yang saya dapat tu. Saya pun dah dapat kad dah. Tapi rupanya saya baik saya tak pergi cucuk kat mana-mana bank. Saya bila saya dapat saja kad tu, saya terus pergi bank in dalam saya punya saving account dengan harapan boleh guna. Nasib baik, kalau tidak memang menyumpah lah saya. Rupanya tak boleh pakai, rupanya kad tu kad mock saja. Hari ni baru yang sebenar. Walaupun saya ucap tahniah kerana selepas 1 bulan sebanyak 20,000 lebih kad telah pun dikeluarkan. Berdasarkan kepada sambutan yang amat menggalakkan ini, Agrobank mensasarkan sebanyak 1 juta kad akan dikeluarkan pada 3 tahun pertama ianya diperkenalkan. Berdasarkan kepada kelebihan dan kebaikan kad debit ini, maka saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menggalakkan warga MOA termasuk jabatan dan agensi menggunakan kad Visa Debit Agrobank. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat di negara-negara maju, rakyat dia tak bawa cash merata-rata dah. Dia cuba bawa debit card. Ya, kerana debit card tu as good as cash. Sama saja debit card dengan cash. Jadi kalau kita nak berbelanja di mana-mana pun boleh pakai debit card. Kecuali nak beli goreng pisang tepi jalan tak boleh lah. Itu kita bawa lah sikit cash. Tapi kalau kita nak makan, nak shopping di mana-mana shopping kompleks, nak makan di restoran-restoran dan sebagainya, sebenarnya dari segi debit card ini, setengah-setengah kedai dia lebih prefer, setengah-setengah shopping kompleks tu dia lebih suka kalau kita gunakan debit card daripada credit card. Sebab kena bayar interest dan sebagainya. Tapi debit card ini seperti kita bayar kita punya cash. Jadi saya kepada Agrobank, kepada staff ataupun warga MOA, di samping kita menyokong kad debit yang dikeluarkan oleh Agrobank ini, sebenarnya ianya juga menguntungkan kita dan ianya juga menjamin keselamatan kita supaya kita tak bawa dengan banyak cash di dalam handbag kita. Kita ada 1 kad pun itu merupakan sama dengan cash. Jadi eloklah kalau sebelum orang lain sokong kad Visa Agrobank ini, kita di warga MOA sokong kad Visa Agrobank. Jadi kurang-kurangnya kita Agrobank ni bank kita, eloklah kita sokong. Okey. Bank kita bukan makna dia nak bagi duit kat kita, tapi kita sokonglah kerana ini adalah bank di bawah MOA. Jadi sekali lagi lah saya di sini ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Agrobank, Visa International dan Bank Negara atas kerjasama merealisasikan pelancaran kad Agro Visa Debit. Jadi itu saja yang saya nak sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Agrobank yang menjadi penganjur majlis kita pada kali ini. Kita berjumpa lagi di waktu-waktu yang akan datang. Dan saya nak maklumkan sebelum saya duduk, saya nak maklumkan, oleh kerana banyak kerja yang kita akan lakukan pada tahun ini, kerjanya berat. Kita nak tingkatkan pengeluaran sehingga 10%, kurangkan import, lebihkan ekspor, program-program Fama dan Nikmat, Nafas dan sebagainya untuk membantu mengurangkan harga dan sebagainya. Pada tahun ini, mulai bulan Mac, saya akan turun ke setiap negeri untuk berjumpa dengan warga kementerian dan MOA daripada semua daerah di setiap negeri untuk bersama saya supaya saya boleh menyampaikan hasrat ataupun visi kementerian ini supaya dapat dipatuhi oleh setiap warga di peringkat daerah sekalipun.
Kerana yang lebih penting bukan pengumuman dasar. Seperti saya sentiasa sebut, pengumuman dasar tidak membawa apa-apa makna. Tetapi yang lebih penting, dasar itu dapat dilaksanakan. Dan saya mahu semua di peringkat daerah melaksanakan dasar tersebut. Dan petang ini, oleh kerana negara akan menghadapi musim panas melampau, pihak kementerian akan bersedia untuk menghadapi musim panas ini. Petang ini saya akan memperusikan mesyuarat untuk membuat persediaan menghadapi musim kemarau yang panas melampau. Jadi kita di kementerian akan sentiasa bersedia. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.